أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dia macam meremang sekejap. Roma mendengar bacaan pada episod kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di dalam rancangan TikTok TV, guys. Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Dan pada episod ini, saya Zaim Zamri, saya Mio Omar, dan saya Jala Zaiki. dan kita bersama-sama dalam episod ini dalam kita nak bincangkan satu tajuk berkaitan dengan cinta. Apa tajuknya? Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Ambil kau. Sebab remaja dengan cinta memang tidak Berpisah dapat tiada? Ya, biasa tu. dipisahkan. Masya-Allah. Ya, remaja ni adalah satu proses di mana cinta ni adalah satu benda yang agak sensitif lah disebut. Kan Omar pernah bercinta ke? Ha? Bercinta? Pernah. Pernah? Daripada lahir lagi. Masya-Allah. Cinta benda Bukan doktor yang keluarkan tu, ibu kita. Oh, ya. betul, insya-Allah. Bukan jatuh cinta kat doktor tu. Menarik sebab saya masa lahir tu saya belum ada perasaan cinta pada ibu saya. Bila dah besar sikit baru kita faham perasaan. So Omar wali kau. Masya-Allah. Alright, so insyaAllah pada episod kali ni kita nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aku jatuh cinta. Betul. Cinta kepada siapa? Kepada apa sebenarnya? Ya. So jom kita sama-sama saksikan video ini. Zas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya host Akmal Ghazali di dalam program TikTok TV Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenial. Alhamdulillah hari ini kita berada di Hidayah Center Foundation di mana tempat ini adalah sebuah yayasan untuk menyantuni saudara-saudara baharu. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama tetamu kita yang bernama Nur Alia Humaira Usun Abdullah. Okey, jom kita kenali tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Sihat ke? wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Okey. Sebelum kita teruskan kepada perkongsian kita pada petang ini, kita nak dengarlah sedikit pengenalan daripada Alia sendiri, apa yang Alia buat sekarang ni. Latar belakang Alia, sebab kita tahu Alia seorang saudara baharu. Okey, dan kita nak tahu sedikit sebanyak latar belakang yang Alia boleh kongsikan bersama para penonton lah pada hari ini. Okey, Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Moderator, Cik Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali, nama saya sebelum Islam Petronella Usun, dan bila saya masuk Islam, nama pilihan adalah Nur Alia Humaira binti Usun Abdullah. Saya berbangsa etnik Rungus dan berasal dari Kudat, Sabah. Sebelum ini, sejak dari lahir sehingga umur 14 tahun, saya beragama Protestant Church in Sabah, PCS. Dan kemudian selepas 14 tahun, sehinggalah umur 23 tahun, saya beragama Kristian
Roman Katolik. Okay. Itulah pengenalan dia. Bermula daripada menganut Kristian Protestan dan beralih kepada Kristian Katolik kan, Ya. Kristian Katolik. Dan berdasarkan pengetahuan saya lah, cerita Alia, Cik Alia bermula mengenal, maksudnya mengenal terdengar laungan azan di TV. Dan di situlah bermulanya cerita Cik Alia ni ke arah mengenal Islam tu. Boleh kongsikan tak sedikit dalam umur 11 tahun masa tu kan, macam mana Alia tiba-tiba dengar azan, ni ingatkan nasyid ke apa ke kan. Alia boleh ceritakan tak? Okey. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristian. Dari 11 tahun lahir sehingga berumur 11 tahun, saya mungkin tidak perasan atau tidak tahu wujudnya agama Islam. Walaupun pada waktu itu sebenarnya ada makcik saya sudah masuk Islam. Tapi mungkin saya tidak perasan. Tapi ketika umur saya 11 tahun tu, pada waktu itulah di dalam rumah bapa saya dengar laungan azan di TV. Jadi saya curious, macam tertanya-tanya apa bunyi itu, sebab tidak pernah dengar, tidak pernah perasan. Sebab dalam perkampungan saya itu sebenarnya dalam 100% hanya 99% Kristian, selebihnya Islam, mungkin 1-2. Jadi saya tertanya-tanya dan terdengar bila dengar azan tu ini sebenarnya apa. Jadi di situlah bermulanya saya tertanya-tanya tentang Islam dan mencari tentang Islam. Saya terdengar bunyi azan tu sesuatu yang menarik minat saya dan indah, alunan pun yang merdu. Tapi kita tidak tahu pada waktu itu apa sebenarnya. Jadi tak tahulah itu sebenarnya seruan azan daripada agama Islam tu sendiri kan. Cuma dalam tempoh kira dalam umur 11 tahun tu, kita tu dalam tempoh umur yang kira budak lagi lah kan. Ya, betul. Jadi selepas tu bila dah terfikir, terdetik, apa benda ni kan. Lepas tu biasa Cik Alia mencari-cari lah, tanya guru ke apa semua ke. Selepas tu dalam tempoh yang setakat pengetahuan saya 12 tahun je mencari-cari sampailah umur 23 tahun. 13 tahun. Barulah betul-betul menganut Islam kan. Dan dalam tempoh tu apa yang cabaran nak mencari betul ke ni agama apa, nak mencari ni cabaran yang Alia hadapi lah. Dan macam mana Alia atasi perkara-perkara sepanjang dalam pencarian tu. Panjang tu 13 tahun tu. Ya. Bila sudah 11 tahun tu saya sudah tahu ada Islam, cuma tidak tahu sebab macam saya maklumkan sebelum ni perkampungan kami tu, daerah kami tu mostly orang Kristian. Jadi dan sebenarnya saya macam dididik atau terdidik dalam untuk tidak mendekati Islam. Jadi dan memang orang sekeliling saya bukan orang Islam kebanyakan. Jadi bila saya sudah tahu laungan azan tu adalah Islam, selama 13 tahun tu saya mencari. Di sekolah rendah saya ada perasan satu cikgu ni orang Semenanjung, dia orang Islam dan dia pakai tudung. Jadi saya suka tengok dia pakai tudung. Dia bukan suka tengok pakai tudung, tapi saya terasa dia macam terlindung diri dia sendiri berbanding orang dewasa pada waktu itu, orang bukan Islam, mereka macam pakaian mereka terdedah. Tapi kita tahulah kan orang bukan Islam pakaian macam mana. Jadi lepas tu selama tempo tu sebenarnya mungkin family saya perasan yang saya sebenarnya orang yang pelik di antara yang lain, sebab saya lebih kepada memilih untuk pemakaian pun lebih sopan dan macam mana dan saya suka membaca bacaan agama Islam. Jadi mungkin perilaku saya pada waktu itu pun lebih kepada Islam, tapi tidak tahu macam mana cakap. Maksudnya macam mana boleh lama untuk dapat Islam, sebab bapa saya tahu saya suka dengan Islam. Jadi dia halang saya untuk dekat dengan orang Islam. Jadi selama itu saya sendiri curi-curi baca buku Islam, curi-curi pakai tudung, curi-curi pergi surau dan tengok orang solat macam mana. Walaupun ketika itu saya masih Kristian. Masa tu Kristian Protestan lah kan? Protestan pergi Katolik.
dan nak tahu juga ialah dalam tempoh mencari tu berubah daripada Kristian Protestan ke Katolik tu. Macam mana dia boleh berubah tu dan akhirnya boleh sebab sebenarnya bila dari lahir sehingga 14 tahun saya tinggal di Kudat, tempat bapa saya, dan selepas itu saya berpindah sekolah pula di Kota Kinabalu di Bandar. Jadi di situ saya tinggal dengan kakak saya. Jadi saya berpindah pula ikut agama kakak saya kepada Roman Katolik sebab masa itu masih dalam pencarian. Jadi kita mau mencuba sesuatu yang baru. Mungkin apa yang saya cari ini boleh jumpa di Roman Katolik. Tapi di situ pun saya tidak jumpa. Macam cerita macam tu. Okey. Dan tadi yang Cik Alia sebutkan dalam tempoh pencarian tu ada jugalah tentangan daripada mak ayah tu kan yang menghalang untuk cari apa semua tu. Dan bila dah sampailah umur 23 tahun kan, Alia betul-betul menganut agama Islam tu sendiri dan mengucap syahadah apa semua tu, macam mana dia boleh rasa, oh inilah agama yang aku cari, agama Islam sebenarnya. Dan macam mana dia boleh jadi ataupun ada kawan daripada agama Islam yang membimbing ke, guru ke, ataupun siapa yang boleh? Sebenarnya bila makin dewasa kan saya makin matang dan berani sebab saya memang takut dengan keluarga kan. Mostly orang yang mualaf ni mereka mau masuk Islam, halangan utama adalah keluarga sebab mereka sayang. Kalau mereka masuk Islam, keluarga buang, mereka akan sedihlah kehilangan orang tersayang. Jadi bila makin lama makin dewasa kita makin berani dan dapat buat keputusan. Tapi sebenarnya dalam buat keputusan ni Allah sudah pilih. Allah sudah pilih sebab saya sedar yang dari umur 11 tahun saya sudah mencari Islam. Apa itu Islam? Cuma ketika dalam proses tu selama 13 tahun saya tidak jumpa orang seperti macam Hidayah Center Foundation. Maksudnya Hidayah Center Foundation ni dalam 40 cawangan di Malaysia ni mereka adalah orang-orang yang saya cari ketika umur saya 11 tahun. Maksudnya saya mau tahu apa itu Islam. Mereka maklumkan. Macam mana mau masuk Islam? Mereka bantu. Macam mana untuk majukan diri atau sebab bila kita masuk Islam, kita ada kehidupan baru dan kita bermula dari bawah. Sebab kebanyakan orang mualaf ni, bila mereka masuk Islam, dulu mereka kaya, mereka ada kejayaan dan macam-macam lagi kelebihan. Bila masuk Islam, banyak perkara yang mereka terpaksa buang atau dibuang oleh orang lain. Jadi bila dengan Hidayah Center ni baru maksudnya selama dari umur 11 tahun Hidayah Center lah yang sepatutnya ada. Tapi alhamdulillah walaupun mungkin benda tu sudah berlalu tapi di sini berdirinya Hidayah Center. Apa sih cepat? Bila Cik Alia sebutkan tadi pasal ialah bila kita nak berubah ke arah yang lebih baik kan. Benda-benda yang sebelum ni kita terpaksa lepaskan. Sama ada benda tu kekayaan ke apa, menunjukkan jalan ke arah kebaikan tu memang susah lah sebenarnya kan. Dan bila dah mula mengucap 2 kalimah syahadah apa semua ni, dan cabaran dan tentangan utama lah yang Alia hadapi bila dah lepas tu. Dan apa yang Alia rasa benda yang Alia hadapi yang cabaran daripada tentangan orang kampung ke semua kawan ni, dan macam mana Alia bangkit daripada semua cabaran-cabaran tentangan tu? Cabaran selepas masuk Islam tu adalah yang pertama adalah keluarga dan saudara mara. Mereka sebenarnya mereka sebenarnya tidak faham apa itu Islam. Jadi bila mereka tidak faham apa itu Islam, itulah cabaran utama dalam hidup sebab mereka menghalang. Bila kita sudah masuk Islam, kalau boleh awak masuk Islam saja, begitu saja. Jangan lebih-lebih, jangan pakai tudung, jangan macam orang, maksudnya jangan solat dan macam-macam lagi. Jadi bila mereka tidak faham, itu menjadi cabaran untuk orang macam yang baru masuk Islam. Sebab bila kita sayang keluarga, jadi dia macam ada konflik di situ. Kita mau jadi orang Islam yang sebenar, bukan dalam IC, tapi dalam masa yang sama keluarga hanya mau kalau awak masuk Islam, Islam setakat begitu saja, jangan lebih-lebih. Itu salah satunya lah. Dan untuk pengakhiran lah, kalau kita boleh katakan,
apa yang nasihat daripada Cik Alia kepada umum lah untuk para masyarakat, bagaimana kita nak sokong saudara-saudara baharu kita dan bagi orang yang nak berhijrah, sama ada dia berhijrah daripada belum Muslim lagi kepada Islam ataupun yang daripada buruk kepada yang lebih baik, apa nasihat-nasihat yang pegangan yang kita boleh pegang lah bagi orang di luar sana. 1 minit lah untuk Okey. Untuk maksudnya mungkin nasihat lah untuk nasihat, orang di luar sana, terutamanya kepada insan, seseorang yang mungkin berminat dengan Islam tapi tidak mengetahui di mana untuk kita untuk bermula. Bolehlah hubungi ataupun cari Hidayah Center Foundation, di mana di sini kami fokuskan kepada menyampaikan risalah Islam, dan kami juga fokus untuk menyantuni dan memperkasah mu'alaf. Dan jangan takut bila hati kita sudah tergerak atau ada sesuatu yang ingin mengenali Islam, teruskan dan carilah orang yang boleh untuk seperti Hidayah Center Foundation. Dan untuk orang awam di luar sana juga, saya mohon kita sama-samalah memberikan sokongan kepada orang mu'alaf yang mungkin baru berminat dengan Islam, atau mu'alaf yang sudah masuk Islam, atau mu'alaf yang sudah lama masuk Islam. Sama-samalah kita menyokong mereka dengan merayakan pengislaman mereka, dan kita membantu mereka dari akhlak, pendidikan Islam, dan apa-apa sahaja keperluan mereka kita cuba bantu mereka, insyaAllah. Itulah pengakhiran daripada nasihat daripada Cik Alia. Bagi yang masyarakat di luar sana, bantu dan berikan sokongan, dan bagi yang nak berubah ke arah yang lebih baik ni, cari tempat yang betul untuk kita mengubah kita kepada yang lebih baik ni. Okey, setakat itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Kita jumpa di lain masa. Wallahualam. Itu dia perbincangan yang hangat antara host baru kita tu. Akmal. Akmal. Host baru. Akmal, Nice, betul. Kalau Akmal tengah tengok ni, tahniah. Satu hosting yang sangat baik lah kira tuan. Betul. So tahniah. Tergugat kau okey? Okey je. Okey. Walaupun ada pesaing. Sebenarnya aku yang Tak apa, dah lama ada mentor dia. pesaing. Jangan jalan lagi. Aku mentorkan dia. Oh ya, patutlah. Tak ada guna aja. Alhamdulillah. So maksudnya daripada perbincangan tadi tu, Yes. daripada interview tu, kita dah tahu apa sebenarnya cinta kepada yang siapa. Betul, yang kita nak Jadi bincangkan. apa jawapannya? Betul. Jatuh Apa jawapan dia? cinta. Adakah cinta kepada Azan? Sebenarnya cinta kepada Islam. Islam tu itu sendiri. Maksudnya Alia ni dia jatuh cinta kepada Melalui Islam. percikan awal mendengar azan. Itu menarik tu. Menarik. So, ini sebenarnya satu perbincangan yang menarik lah bagi saya, sebab kita kadang-kadang waktu kita dibesarkan dalam keadaan Islam. Betul. So kita dah terbiasa, so asuhan ataupun saat kita bercinta dengan Islam tu, kita macam tak perasan sangat kan. Tapi ini memang dia merasai sesuatu sebab dia rasa ada something dengan azan, ada something dengan Islam tu yang menyebabkanlah dia dapat hidayah tu sendiri. Ini yang kita nak sama-sama bincangkan. Banyak keindahan yang kita dapat rasakan. Yup. Tapi macam saudari kita tadi, dia dapat rasakan keindahan pada azan yang mungkin kita sebahagian daripada kita yang mungkin belum rasa lagi. Yang bila dengar azan merasakan keindahan tersebut. Jadi itu satu benda yang Menarik. menarik dan menarik. Subhanallah. Sebab kita ni manusia memang dilahirkan dengan pelbagai minat. Dan ada orang yang memang lahir dan dia ada satu minat yang mendalam terhadap seni, seni suara sebagai contoh kan. Dan hatta remaja pun muzik ialah satu benda yang sangat rapat lah kan. Bila-bila pun dengar muzik kan, dengar kereta, jogging ke apa, hatta kita pun samalah kan. Yes. Dan bagaimana muzik itu sendiri, ialah macam bila kita sebut azan tu ialah satu seni suara kan. Dan antara sebab kenapa kita baca Quran ni dengan kita melagukan dengan menggunakan suara kita yang baik ialah kerana seni suara tu. Betul. Dan hak Quran ni ialah untuk diperindahkan dengan suara kita. Yes, dan itu atas asasnya ataupun matlamatnya untuk apa sebenarnya? Untuk menarik minat orang ataupun menyentuh perasaan dan hati manusia untuk mendengar, uish, ni something different ni kan. Dan itu sebenarnya punca ataupun saat pertama Alia tetamu kita pada episod kali ini dalam nak mengenali dan nak mendalami lagi apakah itu Islam. Itu waktu bermula dia dengan saat umur azan. 13 tahun. 13 tahun tu. 13 tahun. Dan Tapi waktu dia saya tahu memang jiwa
Alia ni sendiri memang jiwa seni sebab dia kan bukan dilahirkan, maksudnya dia dibesarkan dan juga dia join choir. Choir. Ya, Maksudnya betul. mesti suara dia pun sedap. Dan dia orang yang seni ni dia suka dengar benda-benda yang Dan sebenarnya yang saya pernah cakap dulu, apa yang saya dapat lihat bahawa remaja kita sekarang ni dia tertarik pada seni. Seni suara, seni lukis, seni reka dan seni-seni yang lain. Movie, muzik dan lain-lain. Jadi ada orang yang dia lebih kepada auditory iaitu bunyi, ada orang yang lebih kepada visual dan ada orang kepada kinestetik iaitu rasa. Jadi macam Alia ni kita dapat lihat bahawa minat dia tu lebih kepada auditory. Maksudnya dia masuk choir and then dia mula dapat percikan hidayah tu pada laungan azan. Jadi mungkin percikan hidayah kita tu lain-lain pada setiap orang, berlainan. Okay, kemudian kita nak balik kepada perbincangan kita dalam surah yang kita bacakan tadi. Surah Al-Mulk. Apa sebenarnya kaitan dengan perbincangan kita? Jatuh cinta dengan Islam. So apa yang Jalal bacakan tadi adalah daripada ayat yang ke-9 dan 10 daripada suratul Mulk. So jom kita sama-sama lihat apakah terjemahan pada ayat ini. So kalau dah ayat 9, Allah SWT berfirman, mereka, yakni orang-orang yang dicampakkan dalam neraka menjawab, benar sungguh. Ada soalan sebelumnya tu? Apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Kemudian barulah soalan. Pada ayat ke-8 tu penghuni ataupun penjaga neraka itu bertanya kepada orang-orang yang dicampakkan dalam neraka ni, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kau dekat dunia? Lalu mereka menjawab, benar sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. So kalau kita tengok ayat dari surah Arabnya, Nadhir, perkataan yang digunakan oleh Allah dalam bentuk nakirah. Kita belajar bahasa Arab sikit guys. Boleh ya? So nakirah ni membawa maksud apa-apa jenis peringatan. Maksudnya peringatan itu bukan tak semestinya peringatan itu perlu ada seorang datang dan dia bagi ceramah kat kita, dia dakwah kepada kita. Tapi dalam ayat ni konteks nadhir ataupun peringatan tu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Betul. Boleh jadi dalam bentuk azan dalam kes Alia ni. Boleh jadi dalam pemakaian, orang yang tutup aurat tu mengagungkan orang, salah satu daripada nadhir, betul. Ini dalam bentuk makrifahnya lah. So dekat sini Allah SWT menyatakan dengan jelas bahawa kita dekat sekeliling kita ni adanya peringatan-peringatan yang indirect. Ada yang jenis direct tapi ada yang jenis indirect daripada azan, daripada pemakaian kita, daripada akhlak kita. Itulah yang menjadi asbab-asbab ataupun punca kepada orang dekat luar sana tu tertarik dengan Islam sebenarnya, macam Alia ni kan. Sebab tu saya rasa dakwah yang paling mudah sekali ialah melalui ketaatan. Maksudnya apabila kita ni melaksanakan perintah-perintah Islam, sebab Islam ni sendiri hukum-hukumnya arahan-arahannya memang sangat indah. Macam kita ni disuruh tutup aurat, kita ni disuruh itu dan ini, dan apabila orang luar lihat macam masya-Allah indahnya. Dan apabila kita sendiri melaksanakan tuntutan-tuntutan ni, perintah-perintah ni dengan baik, makanya dilihat Islam ni satu agama yang sangat indah. Itu dakwah dari peringkat individu yang paling mudah lah saya rasa. Dan sebenarnya mungkin pada awalnya, waktu kita awal-awal nak mengenali hukum-hukum, mengenali syarak, itu mungkin waktu tu kita merasakan cabaran atau kita merasakan kepayahan pada awalnya. Tapi bila kita dah biasa, bila kita dah sebahati, insya-Allah waktu tu kita akan dapat merasakan. Awal-awal kita melakukan and kita mengikut and then kita dapat merasakan. Di situlah kita akan nampak hikmah, kita akan dapat merasakan kemanisan tu, insya-Allah. Kita kena lihat perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita dan cuba kembalikan, adakah ini satu peringatan untukku? Betul. Yes. Kita, sebab semua benda boleh jadi satu bentuk peringatan untuk kita kan. Dan kita merujuk kepada nazir ni. Jadi tentang hidayah tu ada satu hadis yang cukup panjang daripada riwayat Abu Zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat. Kalian semua sesat. Kullukum dhal. Kecuali mereka yang aku berikan hidayah. Kerana itu mintalah hidayah, itu nescaya aku akan berikannya kepada kalian." Jadi hadis ni panjang lagi, tapi kita nak fokuskan perenggan pasal hidayah dalam hadis tu, yang di mana
Allah berkata, kalian semua sesat. Kalian semua sesat. Kecuali mereka yang aku berikan hidayah, maka mintalah. Jadi, pasal hidayah ni, semua sesat kecuali Allah beri hidayah. Ya. Tapi hidayah tu bukan hanya dia datang tiba-tiba. Kita kena minta. Sebab hidayah ni sebenarnya hak mutlak Allah 100%. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Jadi kita sebagai hamba, macam Jara cakap ketaatan tadi, kita kena meminta hidayah tu sendiri. Jadi insya-Allah Allah akan berikan. Subhanallah. So kita dapat belajar satu perkara lah yang saya kira sangat penting, yang kita mungkin selama ni tak perasan kan. Bagaimana peranan setiap seorang daripada diri kita yang sudah menjadi Muslim, dan bagaimana kita dalam melalui ketaatan seperti mana yang Jala sebutkan tadi, nadhir yang kita secara tak langsung tunjukkan ini menjadi satu asbab orang non-Muslim dan orang sekeliling kita melihat Islam ni satu benda yang istimewa, satu benda yang different. Dia melalui ketaatan yang kita lakukan dari sudut pakaian kita, kita menutup aurat dengan betul, syiar azan yang kita terus dan terus laungkan dengan merdu, dengan kebanggaan kita syiar kan, azan ni, maka itulah menjadi asbab-asbab untuk orang tertarik dengan Islam secara tak langsung. Kalau saya kongsikan, sebab saya graduan dari London, saya pernah belajar sana 4 tahun. Jadi antara benda yang sangat saya rindu apabila saya belajar di sana ialah azan lah sebenarnya. Sebab kat sini kita boleh dengar azan setiap waktu kan. 5 kali sehari kita boleh dengar. Tapi kat sana kalau kita nak dengar azan, kita kena pergi masjid. Sebab dia orang akan mereka akan pasang azan di dalam sahaja. Jadi satu nikmat sebenarnya mendengar azan ni. Masya-Allah. Betul. Sebab tu rasa kalau kita, itulah nak katanya nikmat yang kita mungkin kurang syukuri sebab benda tu dah jadi kelaziman kita. Itu yang sedih tentang nikmat ni. Nikmat bila dah selalu kita dapat dan kita lupa, selalu dapat dan lupa untuk syukur, dia akan lama-lama nilai tu akan jadi turun. Tapi bukan nilai pada benda tu, nilai pada diri kita syukur sendiri, kita sendiri. syukur kita. Dia istilahnya desensitize lah maksudnya kan. Desensitize. Sangat cantik tu. Kita kena selalu ingat. Alright. So sangat cantik kalau kita nak tengok ayat ke-10 tu kot, yang akhir sebelum kita Boleh? nak masuk kisah ni. Allah kata wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah ada memberikan dua sensory organ yang sangat penting untuk kita nak detect peringatan-peringatan tu. Kalau macam Alia, dia detect azan tu adalah melalui telinga. Macam Jala sebutkan tadi, orang auditory kan, dia sukakan keindahan, dia akan dapat tangkap benda tu satu benda yang beautiful kan. So peranan telinga kita dalam kita nak mendengar dan peranan akal kita untuk kita fikirkan tentang hidayah itu. Kita nak dapat garapkan hidayah itu sangat-sangat penting. Betul saya. Itu sangat penting lah. Okay. So, Omar? Boleh kongsikan apa lukisan kita yang nak dibincangkan? Okey, insya-Allah. Boleh? Okey. So, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Inilah lukisan untuk episod ke-9. Masya Allah. Macam mana penerangan dia tu? Jadi penerangan dia, apa yang kita dapat lihat secara jelas, iaitu ada orang lemas. Tak tahu orang ke ni. Lepas tu ada orang nak tolong. Mungkin dia orang adik-beradik. Ya. Mungkin sebab dari segi rambutnya tu sama Okay, mungkin satu upin satu ipin. Mungkin dia ni tolak. Tak. Okey. Kembali pada penjelasan asal. Jadi yang ni lemas dan ada orang nak tolong. Jadi pada cerita asalnya sebenarnya, dikatakan ada satu orang ni dia lemas dan dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhanku, tolong aku lemas. Dan tiba-tiba datanglah satu sampan kecil dan orang yang atas sampan tu ajak dia naik. Jom naik. Naik. Kalau tak kau akan lemas. Dia kata tak apa, aku dah minta tolong Tuhan aku. Lepas tu dia minta dia ajak berapa kali sampailah orang tu berenang ke sini, dia yang berenang ke tempat lain. Lepas tu dia pergi, kapal tu, sampan tu pun pergi. Lepas tu datanglah kapal yang lebih besar. Ajak dan dia buat benda yang sama. Dia tetap tak nak naik. Dan datanglah kapal ketiga yang lebih besar, ajak naik, dia tetap tak nak naik. Dan akhirnya dia mati. Dan ditakdirkan dalam penceritaan ini dia berjumpa Tuhan dan dia bertanya kan, kenapa kau tak tolong aku? Dan Tuhan menjawab, aku telah menghantar 3 kapal untuk engkau. Jadi dalam penceritaan ini ada satu hikmah yang kita dapat ambil, iaitu macam dalam hadis tadi, kita perlu meminta hidayah. Kita perlu meminta. Tapi tak cukup dengan minta. Kerana mungkin hidayah tu sebenarnya dah ada dah sekeliling kita. Subhanallah, sangat cantik. Macam melalui
ayat Al-Quran yang Zaim ceritakan tadi melalui sensori yang tertentu lah. Mungkin daripada pendengaran, penglihatan. Jadi semoga kita menjadi orang yang minta dan orang yang mensyukuri hidayah tu, yang Mencari, dapat mencari, dapat melihat. Kalau tak, kita akan jadi macam Kes ni lah. golongan dalam tu lah, dalam Ashabus ayat Al-Quran tadi yang Waliyadzubillah. dia kata penjaga neraka tu tanya, tak ada ke orang yang beri peringatan? Dia kata ada, tapi dia dustakan. Semoga kita dijauhkan daripada golongan itu. Menarik Sebab ni memang berkait betul dengan ayat dapat, ni. betul. Sampan tu sebagai peringatan. Okay, ada satu perkara lah saya dapat perhatikan lah berkaitan dengan ayat ni kan, which is untuk kita nak melihat hidayah ini, kita memerlukan seolah-olahnya satu lensa ataupun satu kacamata. Dengan kacamata yang betul, dengan kita aktifkan sensori organ kita, mata kita, telinga kita, akal kita itu, barulah kita akan nampak hidayah. Everything around us tu sebenarnya adalah hidayah datang daripada Allah. Tapi kalau kita jadi antara orang yang buta, pekak, hati tak bersih contohnya, benda tu kita tak nampak semua sekeliling adalah satu ajakan daripada Allah untuk kita terima, ataupun untuk kita peluk Islam lah dengan lebih dekat dengan dalam diri kita tu kan. So sangat pentinglah untuk kita, macam Umar cerita tadi, bahagian kita nak melihat hidayah tu adalah hidayah, dan kita berusaha untuk mencari hidayah, bukan kita tunggu kan. Sebab hidayah itu bukan untuk orang yang menunggu, tapi adalah untuk orang-orang yang mencari tu. Jadi kalau lensa macam ni, Wow. begini boleh? Mana letak ni? Ada. Tapi risau sebab dia gelap So semakin kabur ke semakin jelas ke hidayah tu. Ada lighting okey. Dia filter. Ada filter lah tu. Alright. Selingan maaf. Okay, so kita nak ke resolusi Betul. untuk episod kali ini berkaitan dengan aku jatuh cinta dengan Islam. Kita dah dengar kisah Alia, kita dah melihat panduan daripada ayat Quran daripada surah Al-Mulk ayat 9 dan 10. Macam mana resolusi yang kita boleh nak simpulkan pada kali ini guys? Saya lihat dari segi diri, kita tidak boleh merasakan apa-apa yang kita lakukan ialah satu benda yang kecil. Sebab apa-apa sahaja yang kita lakukan itu boleh menjadi satu bentuk dakwah kepada Islam. Exactly. Betul. Very true. Itu satu resolusi yang saya rasa agak mudah untuk, tidak mudah, tapi yang boleh kita fikirkan. Habis pada episod ni kita boleh fikir-fikirkan sambil bareng-bareng kan. Subhanallah. Dari segi keluarga dan masyarakat, dari konteks Alia, macam mana? Keluarga, saya dapat kalau perasan lah, antara cabaran yang Alia lalui adalah sebenarnya datang daripada ayah dia dalam dia nak cuba embrace betul Islam kan. Tapi in the end adalah disebabkan akhlak, disebabkan kuduah kita dan support daripada orang sekeliling kita lah, itu yang menjadi penguat kita untuk embrace betul-betul Islam ataupun hidayah tu. So keluarga dia boleh jadi antara orang yang menghalang, tapi keluarga juga boleh jadi pendorong untuk kita akhirnya lebih dekat dengan Islam. So itu sangat penting lah. Dan poin ketiga daripada masyarakat. Jadi satu ayat yang pernah saya dapat daripada kawan saya, dia kata, kenapa orang bukan Islam boleh kreatif untuk tarik orang keluar daripada Islam, tapi tak orang Islam. Jadi ini adalah satu soalan yang membuatkan kita fikir, bukan soalan menghukum, bukan nak kata orang Islam sekarang ni macam itu macam ni, tapi untuk kita sedar. Jadi masyarakat tu sendiri perlulah kreatif dalam memberikan dakwah tu. Tapi pastinya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menepati syarak. Tapi jangan limitkan kreativiti. Maksudnya selagi ada cara untuk menggunakan seni untuk menaikkan Islam, silakan. Selagi peranan masyarakat dalam dakwah sangat penting. Betul. Dan sebelum seseorang itu masuk Islam dan selepas keislamannya itu perlu diberikan sokongan yang sangat padu. Itu poin besar tu, cantik tu. Itu satu peranan masyarakat yang sangat besar. Sebab tu adanya Hidayah Center yang merupakan antara penyebab Alia masih lagi alhamdulillah bersama dan committed dengan Islam, sebab adanya persatuan-persatuan NGO yang follow up. Jadi bukan hanya mengajak orang masuk Islam, tapi juga mengembangkan dan memberi didikan tentang satu bentuk fungsi masyarakat melalui NGO. Masya-Allah. Okey. Alright. Bagaimana kita nak move on? Mestilah kita kena bermula dengan istighfar. Itu satu bentuk yang paling kecil tapi impaknya besar. besar. Mari kita bersama-sama beristighfar. Insya-Allah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, moga-moga istighfar kita guys menjadi asbab untuk kita lebih nampak hidayah tu sebagai hidayah dan kesesatan itu adalah kesesatan, insya-Allah. Maka Untuk mengajak lebih ramai orang untuk beristighfar, jangan lupa untuk upload istighfar challenge kita dan hashtag istighfar challenge Dan hashtag TikTok TV. Follow kami di IG, di YouTube, Facebook, TikTok TV. TikTok jangan lupa follow. TikTok. Ya. Di TikTok. TikTok ada juga di TikTok. Pastinya TikTok jalan jangan lupa follow. Jangan. Ada konten yang tak sesuai. Okey, dan jika ada manfaatnya, ada yang kalian nampak ada kebaikan ataupun kalian mungkin dapat hidayah, mungkin kami menjadi asbab, mungkin boleh tetap menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang lepas, setia. Ya, dan kita sudah pun boleh melakukan banyak program dan aktiviti dakwah fardiyah dan juga dakwah untuk kepada non muslim juga melalui tabung ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. InsyaAllah inilah penamat untuk episod kali ke-9 Aku Jatuh Cinta Dengan Islam. Moga-moga kita juga jadi seperti Alia. Walaupun kita dah Muslim, tapi kita terus merasakan cinta hidayah. Betulnya perlu ada pembaharuan setiap hari dalam cinta kita kepada Islam. Betul. InsyaAllah kita doakan bersama, moga kita terus dapat sentuhan hidayah daripada Allah SWT. Betul, insyaAllah. Amin. Kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Remaja Milenial. Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر